Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Malam ini kita akan bersama Aman Palestin berbicara apa yang terkini yang boleh kita angkat sebagai diskusi berkaitan dengan kebangkitan rakyat Palestin sementara kita di Malaysia akan menyambut kemerdekaan kita. Jadi inilah masanya bagaimana negara yang merdeka itu mampu mencorakkan hala tuju negara, tetapi negara yang terkepung, yang sudah pun ditekan, ditakluk dengan pelbagai operasi yang dilakukan oleh rejim Zionis, pastinya tidak mendapat nikmat apa yang kita perolehi di negara kita di tanah yang bertuah ini. Jadi untuk melihat perkara ini, Syed Ahmad Isra' Syed Ibrahim, Ketua Program Eksekutif Irish Institute dan juga perunding kepada Aman Palestin bersama kami di Agenda Awani. Tuan Syed, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat ya. Salam merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan kita. Jadi kalau kita lihat yang terkini, serangan bertali arus di tepi barat di kemah-kemah pelarian Palestin yang sudah sedia maklum, kita tahu mereka terkepung lama, kawasan yang begitu sesak dan dengan segala prasarana yang cukup-cukup saja, tetapi itu juga dibom, dilakukan serangan-serangan bertali arus dan sebagainya. Jadi adakah ini sebagai satu manifestasi bahawa rejim Zionis memang tidak mampu sebenarnya mengalahkan Palestin secara keseluruhannya, walaupun dari sudut fizikalnya tanah air mereka dirobak-rabik dan sebagainya, seolah-olah Palestin yang dulu sebelum perjanjian Balfour itu tidak wujud lagi kerana lubang-lubangnya kalau dari sudut peta dan juga kawasan-kawasan penaklukan oleh rejim Zionis. Apa pandangan Tuan Syed? Terima kasih. Kalau kita lihat perkembangan yang berlaku sekarang, saya rasa ini jelas dengan ketara menunjukkan kepada kita bahawa perjuangan memerdekakan Palestin itu sedang berada pada tahap yang baik dan sedang mengalami anjakan yang baru. Ia boleh dikatakan disebabkan oleh penambahbaikan dan juga kemampuan di pihak pejuang kemerdekaan Palestin sendiri dan juga masalah yang sedang dialami oleh orang Israel sendiri. Dalaman mereka dan sebagainya. Kita faham macam di Israel sekarang ini mereka sesama parti ada permasalahan dan juga antara kerajaan dengan rakyat mereka juga ada permasalahan. Dan memang tabiat rejim haram Israel ini ialah untuk mengalih pandangan daripada permasalahan ini. Dalaman mereka ingin mencipta kancah di luar juga untuk mencapai objektif yang mereka inginkan. Misalnya macam yang disebut yang sedang berlaku di tebing barat sekarang. Kita lihat di tebing barat, ia dijadikan bahan mengalih perhatian oleh rejim Netanyahu supaya orang rakyat Israel merasakan Netanyahu seolah-olah membawa kepentingan Israel untuk mengambil sepenuhnya tebing barat ini yang sedang berlaku sekarang ini. Tetapi di sudut pejuang kemerdekaan Palestin, kita lihat kapasiti untuk menentang dan mempertahankan tanah air mereka itu bertambah. Misalnya Iron Dome yang dimiliki oleh Israel dengan bantuan Amerika Syarikat. Dengan funding dan bantuan teknologi daripada Amerika Syarikat. Sebelum ini mendakwa bahawa boleh menghalang 90%. Mustahil lah boleh lepas kan? 90%. Dia kata untuk boleh intercept sebarang misail yang datang daripada Gaza ataupun tempat-tempat lain. Tapi baru-baru ini juga dalam seminggu dua lepas ini serangan sehingga ke tahap kurang daripada 40% sahaja ataupun kurang daripada 60% yang boleh diintercept oleh Iron Dome ini. Bermakna dari satu sudut kapasiti pejuang kemerdekaan Palestin juga bertambah. Mereka memahami bagaimana mengatasi cabaran itu, dan Israel disebabkan masalah mereka akhirnya memberi kesan kepada kemampuan mereka untuk mempertahankan diri mereka. Adakah dari aspek geopolitik dan juga dinamik multilateral antarabangsa menunjukkan bahawa Israel semakin dipinggirkan, semakin dikecilkan oleh sekutu-sekutunya, malah negara-negara Kesatuan Eropah juga tidak macam dulu lagi. Hampir semua dulu menyokong kebangkitan ataupun kewujudan Israel itu. Tetapi sekarang kita lihat badan-badan sivil dan malah di kalangan pemerintah di Amerika Syarikat juga ada pelobi-pelobi yang terus terang mengatakan bahawa apabila kita bercerita tentang anti-Israel, anti-Zionis itu tidak semestinya kita dianggap sebagai anti-Semitik ataupun anti-Yahudi. Jadi itu dua perkara yang berbeza. Adakah ini kebangkitan-kebangkitan yang sedang dilihat dengan jelas, dan Israel rasa mereka tertekan walaupun masih didokong oleh kuasa-kuasa besar? Mungkin secara zahirnya boleh dikatakan begitu, tapi saya rasa dari sudut sokongan luar kepada Israel ini masih pada status quo. Walaupun mungkin kelihatan secara public statement oleh kerajaan-kerajaan itu menentang, tetapi mereka masih lagi secara status quo-nya menyokong penubuhan rejim haram Israel, termasuklah United States sendiri.
walaupun Biden tidak seagresif Trump dulu. Tetapi misalnya sekarang kita lihat Biden cuba untuk menjuarai isu ini dengan menjadi orang yang menjayakan normalisasi di antara Saudi dengan Israel, sesuatu yang saya rasa amat sukar diterima oleh semua umat Islam. Tapi Biden melihat inilah dia menangguhkan sehingga mungkin pilihan raya presiden di US supaya dia menjadi satu buah kejayaan lah. Jadi saya rasa Israel masih lagi memiliki status quo sokongan kebanyakan negara-negara di barat, dan ditambah pula amat malang juga sebahagian besar negara-negara Timur Tengah telah melakukan normalisasi dengan Israel. Jadi saya rasa dari sudut luar Israel tidak mengalami tekanan yang besar. Jadi adakah itu juga menunjukkan bahawa suara-suara masyarakat sivil dan juga tekanan daripada the third force ini semakin wajar dipergiatkan, diperkukuhkan, dilontarkan suara-suara yang lebih keras kepada Israel? Bagaimana saya setuju. Kalau kita lihat misalnya yang berlaku, kalau saya ambil contoh di negara Bahrain yang menandatangani Abraham Accord dengan Israel dengan bantuan US, dijanjikan dalam perjanjian itu akan wujud banyak kerjasama, people to people, rakyat dengan rakyat, perkongsian ilmu, perkongsian teknologi, perkongsian inovasi dan sebagainya. Tapi penganalisis terkini yang saya baca laporan menyatakan bahawa perkara itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Jadi bermakna yang atas, orang atasan mungkin ada deal tertentu, agenda politik. Tetapi tidak sebenarnya mendatangkan sebarang keuntungan sebenar kepada masyarakat di negara. Jadi saya yakin rakyat di sana masih menolak kewujudan rejim haram Israel dan menolak sebarang usaha mengiktiraf kewujudan Israel. Okey. Dari aspek kalau kita melihat contoh-contoh yang sedia berlaku pada 2021 misalnya perang Saif Al-Quds misalnya, dan kita diperlihatkan kepada dunia bahawa apabila Palestin membuatkan satu arahan untuk gencatan senjata, tetapi kita tahu juga dalam beberapa siri serangan-serangan kita lihat anggota Palestin ataupun pejuang-pejuang kebangsaan Palestin mampu mengalahkan tentera Israel dalam hal itu. Tetapi ini tidak dihebahkan oleh media-media antarabangsa. Bagaimana kita membawa naratif ini kepada umat Islam dan juga dunia bahawa apa juga yang datang daripada Jerusalem itu ataupun daripada Israel itu tidak semestinya perkara yang benar, tetapi realitinya adalah apa yang berlaku di lapangan dan juga yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kebangsaan Palestin. Ya, saya rasa ini sangat penting sebab ya betul, mereka mengawal naratif dan melihatkan seolah-olah rejim Israel bertahan dengan baik dan kuat, bahkan dalam kalangan rakyat mereka sendiri pun dipengaruhi oleh naratif tersebut. Sedangkan wujud banyak juga analisis-analisis yang melihat dengan lebih kritikal, bahkan di US sendiri banyak penganalisis mengatakan bahawa kapasiti pejuang kemerdekaan Palestin sudah berjauh menjadi lebih baik. Macam tadi pun saya sebut Iron Dome, dan terkini yang saya baca pejuang kemerdekaan Palestin berjaya mungkin dengan usaha mereka selama ini melakukan eksperimen, melakukan penambahbaikan ilmu dan sebagainya, berjaya mencipta drone yang tidak berjaya dihalang oleh Iron Dome ini. Kan? Walaupun kecil drone dan drone mereka pun ada pelbagai fungsi lah, ada untuk tinjauan, ada untuk serangan dan sebagainya. Dan ini saya rasa satu kejayaan yang besar di pihak orang yang ingin memerdekakan Palestin dan menentang penindasan rejim Israel ini. Dan ini sebenarnya wujud artikel ini, tapi mungkin tidak disebarkan. Jadi itu saya rasa satu kekangan juga. Cuma memang secara faktanya memang berlaku perbezaan yang besar di antara kemampuan pejuang kemerdekaan Palestin untuk menentukan pertarungan. Sebelum ini mereka dilihat lebih responsif. Bermakna provokasi daripada Israel menyebabkan mereka bertindak balas. Tapi kini mereka lebih bijak. Bahkan sekarang ini Israel yang perlu menunggu bilakah waktu dan bentuk pertarungan yang akan berlaku ditentukan oleh pejuang kemerdekaan Palestin. Dan ini sebenarnya satu perkara yang baik dan besar. Tetapi Israel tidak pernah lupa untuk melakukan provokasi jelas kepada Palestin, terutamanya di tebing barat, di Baitul Maqdis dan juga di semenanjung Gaza. Kerana mereka tahu bahawa ada waktu-waktu yang sensitif kepada umat Palestin dan juga umat Islam, dan apabila diberikan tekanan ketika itu, mereka mahukan rakyat Palestin kataupun berpatah arang ataupun dengan satu istilah diplomatik, mereka akan melakukan tindakan balas. Misalnya ketika musim bulan Ramadan misalnya, bagaimana serangan-serangan waktu subuh ataupun lewat malam ke atas Baitul Maqdis, dan pada hari Jumaat ketika waktu yang paling suci umat Islam untuk berada di 10 malam terakhir Ramadan. Begitu juga pada
hari-hari yang memang sukar untuk rakyat Palestin bertindak kerana hari itu merupakan hari mulia umat Islam dan sebagainya. Dan ini tidak pernah leka dilakukan oleh rejim Zionis. Adakah ini pada pandangan Tuan Syed akan sentiasa dilakukan? Ya, saya rasa itu memang dalam book ataupun kalender kaedah mereka lah. Disebabkan itu merupakan cara yang paling mudah memprovokasi. Untuk, provokasi, dan kita akan hanya bersifat responsif. Dan menunjukkan aksi-aksi serangan itu dikatakan teroris. Ya, betul. Dan dari satu sudut, tindakan yang responsif biasanya agak kurang kesan impaknya. Jadi ini difahami oleh kesatuan, dan alhamdulillah yang menarik selepas pada bulan Mei 2021 yang mana berlaku gencatan senjata yang merupakan satu kemenangan besar kepada barisan pejuang kemerdekaan Palestin. Kumpulan-kumpulan yang ada di sana lebih sinkronis dan lebih tersusun dalam perancangan mereka, dan ini saya rasa perkara yang penting. Kesatuan yang diwujudkan itu penting. Bermakna tidak ada lagi yang bersifat responsif dalam menentang Israel, bahkan mereka akan menentangnya secara terancang, secara tersusun. Jadi meskipun betul saya setuju banyak provokasi dilakukan khususnya pada waktu-waktu yang mulia bagi kita, misi-misi yang dijalankan untuk memerdekakan Palestin ini berjalan mengikut objektif yang ditentukan. Objektif yang ditentukan dan dengan kaedah-kaedah yang sebenarnya mengejutkan Israel sendiri. Misalnya yang sekarang ini kita lihat di tebing barat, kelang kabut hatta Menteri Dalam Negeri Israel, Ketua Polis dan sebagainya kata banyak benda di luar kawalan mereka, di mana serangan-serangan kepada anggota keselamatan mereka tidak boleh lagi dihalang. Maknanya satu susunan yang sangat cermat dilakukan oleh barisan kemerdekaan Palestin ini. Ini satu perkara yang sedang berlaku sekarang. Apa yang mungkin Tuan Syed boleh kongsikan berhadapan dengan satu suasana yang orang kata pun begitu tegang antara pejuang kemerdekaan Palestin, dan kita tahu perjuangan mereka bukan baru, bertahun-tahun, berpuluh tahun untuk membebaskan negara mereka semula. Tetapi kita tahu juga pentadbiran Palestin ini terbagi dua, satu di bawah Fatah di tebing barat dan juga Hebron, satu di bawah kata Hamas di semenanjung Gaza, dan ini dijadikan alasan oleh pemerhati politik dunia bahawa nak merdeka pun mereka berpecah, nak merdeka pun mereka ada agenda politik masing-masing. Kononnya mereka mudah melabelkan okey ni Fatah ni cenderungnya barat, Hamas ni cenderungnya ekstremis Islam dan sebagainya, dan pujang-pujang Taliban, negara-negara yang menyokong mereka. Tetapi kita sebagai pemerhati dari luar, adakah wajar kita termasuk dalam perangkap ini yang kita tahu masing-masing ada peranan untuk membebaskan bumi mulia mereka? Ya, saya setuju. Dalam isu Palestin, sebenarnya sesiapa sahaja yang mempunyai niat untuk memerdekakan Palestin adalah bersama dengan umat Islam seluruhnya. Cuma di sini juga saya rasa penting untuk kita perhatikan, tidak dinafikan juga wujud di dalam parti-parti yang disebut atau pihak yang disebutkan tadi itu setengah yang mungkin ingin kompromi dari sudut kemerdekaan yang dituntut itu. Dan setengah pihak yang lain pula dengan jelas menyatakan bahawa dalam isu Palestin tidak boleh ada kompromi. Ini seluruhnya tanah air asal orang Palestin dan tanah suci umat Islam. Bermakna tidak boleh ada kompromi, perlu patah semula kepada yang asal. Jadi di sini saya rasa timbul masalah yang mana menyebabkan berlakunya perpecahan itu, dan saya rasa perpecahan ini dimanipulasi oleh Israel. Dan itu tidak dinafikan, berbagai laporan menyatakan bahawa wujud manipulasi daripada pihak Israel menghantar menyelinap masuk dalam pihak-pihak yang ada ini supaya mereka kekal berpecah dan agenda ini tidak dibawa dengan tuntas dengan 100% bagaimana yang sepatutnya. Dan ini satu pengajaran penting. Selagi itu tidak berlaku, saya rasa isu ataupun agenda Palestin ini berada dalam keadaan bahaya. Ya, tetapi kita tahu juga survival ataupun perjuangan umat Palestin ini bergantung kepada anak muda mereka. Bagaimana anak muda ini wajar didedahkan dengan ilmunya, dengan pendidikan yang betulnya, sama ada pendidikan secara rasmi ataupun pendidikan agama dan sebagainya, kerana mereka lah menjadi benteng kepada generasi Palestin yang akan datang. Dan kita tahu juga negara kita seperti Malaysia ini pun, apabila kita bercerita tentang bagaimana kelangsungan Malaysia 50 tahun akan datang, kita mula berbicara apa yang kita sediakan kepada anak muda. Kalau kita nak berperang pun, kita menyediakan tenteranya, bala tenteranya adalah anak muda. Kalau kita hari ini bertarung dengan digitalisasi, dengan TVET, dengan kemahiran-kemahiran baru dan sebagainya, tetapi kita tahu anak muda Palestin perkara yang asas struggle untuk mereka miliki dan juga empower mereka. Pandangan Tuan Syed? Meskipun dalam keadaan yang melarat dan sebagainya, saya lihat
mereka satu contoh buat kita Ya. di mana keterbatasan itu bukan halangan untuk mengupayakan potensi yang sebenar. Betul. Dan mereka menggunakan dua pendekatan yang saya rasa kita juga perlu contohi. Yang pertama, pendekatan untuk melahirkan tanggungjawab sebagai seorang Islam, bahawa maknanya mempertahankan Al-Aqsa sebagai tanah suci umat Islam ialah satu masa depan bagi diri anak-anak muda. Ya. Dan itu sebenarnya mengikat masa depan dengan itu, memberikan mereka satu jalan yang baik. Jadi mereka dibesarkan dalam pendidikan Islam yang mengajar tanggungjawab terhadap Al-Aqsa ini. Yang kedua, penumpuan dari sudut tanggungjawab kebangsaan, bahawa mempertahankan watan sebagai seorang bangsa Palestin itu juga adalah satu tuntutan. Dan jika mereka melakukan segala benda ke arah itu, satu hari mereka juga akan untung. Bermakna belajar kerana itu, menjadi pandai kerana itu, membina teknologi kerana itu dan sebagainya. Maka mereka mengupayakan dengan segala keterbatasan. Kita lihat peluru berpandu mereka mungkin bahan-bahannya murah, tetapi berjaya mencapai Tel Aviv yang jauh sebenarnya daripada dan tidak disangka oleh orang Israel sendiri. Dan saya rasa ini ialah rahsia saya rasa bagaimana mereka mempertahankan walaupun puluhan tahun, tetapi dengan menjaga identiti dua ini, identiti Islam dan identiti kebangsaan dengan jelas. Inilah dia saya rasa yang membolehkan mereka menjadi wakil kita di sana, frontliner kita di sana dan patut dicontohi oleh kita juga di Malaysia ini. Dari aspek itu, bagaimana dokongan luar boleh membantu mereka? Ialah kadang-kala kita lihat apabila normalisasi berlaku di kalangan negara-negara OIC itu, kita rasa terkilan. Tetapi kita tidak tahulah, walaupun kita boleh condemn setiap tindakan negara-negara yang melakukan normalisasi itu atas agenda mereka, agenda diplomatik mereka dengan Israel, itu hak mereka, betul. Tetapi kita tahu dalam hal ini kita lihat ada dua kelompok dalam OIC. Terutamanya di kalangan mereka yang terus mendukung penubuhan negara Palestin yang merdeka, termasuk negara kita Malaysia dan negara-negara seperti Turki dan juga Indonesia dan sebagainya. Dan kita tahu juga betapa begitu lemahnya OIC dalam menghadapi serangan-serangan diplomatik yang dilakukan oleh Amerika Syarikat dan negara-negara yang bersekutu dengan Israel. Walaupun kita tahu ada ruang-ruang dari sudut sanction, dari sudut ekonomi, dari sudut hubungan dua hala antara Israel dan negara-negara ini boleh dijadikan sebagai satu alat serangan, tetapi ia tidak berlaku. Jadi di mana sebenarnya yang boleh Malaysia lakukan? Walaupun kita tahu Perdana Menteri ke-10 ini diiktiraf dan oleh Ismail Haniyeh membuat panggilan telefon kepada beliau sendiri, dan juga kita sentiasa berada di barisan hadapan negara yang mendukung kewujudan Palestin yang merdeka. Jadi apa lagi yang kita boleh lakukan? Saya rasa yang pertama, mengapa kebanyakan negara ataupun sebahagian negara OIC yang seperti disebut tadi melakukan normalisasi dan menyebabkan OIC sendiri tidak mampu untuk bersikap tegas dalam hal ini ialah kerana negara-negara ini menganggap bahawa berbaik dengan Israel itu selari dengan national interest atau kepentingan negara mereka. Dan ini satu perubahan besar yang berlaku kepada mereka. Sedangkan sebenarnya kalau dikira-kira, kepentingan negara mereka yang sepatutnya ialah diikat dengan bebasnya Palestin itu. Lebih-lebih lagi mereka yang di Timur Tengah. Kan, jadi lebih dekat sebangsa mereka. Ya, dan jadi kebebasan Palestin itu sebenarnya lebih menguntungkan national interest di setiap negara-negara ini. Tapi bagaimana boleh berubah consideration ataupun asas kepada national interest mereka ini sehingga mengatakan bahawa bersama dengan Israel itu untung. Di sinilah saya rasa kesan daripada lobby-lobby Yahudi. Yang wujud di negara-negara umat Islam hari ini. Pelbagai lobby secara politik, lobby secara media dan sebagainya, yang saya rasa umat Islam, negara-negara Islam perlu sedar dan kita sekat, kerana mereka bukan sahaja menguntungkan rejim haram, bahkan mengancam kita sebenarnya dan mengancam kepentingan negara. Dan dalam konteks Malaysia, saya rasa sama. Konteks kita, kepentingan negara kita juga terletak pada sejauh mana Palestin itu berjaya dibebaskan. Impak yang lahir daripada wujudnya sebuah rejim haram Israel itu belum kita saksikan lagi. Dan kita akan menyesal satu hari nanti sekiranya kita menyangka bahawa kewujudan kita menerima ataupun dan sebagainya. Impaknya sebenarnya sangat buruk buat negara-negara Islam. Apa yang wajar kita lakukan lagi, Tuan Syed? Saya rasa yang jelas juga yang kita kena bina ialah membina masa depan. Sekarang mungkin dalam keadaan sekarang banyak keterbatasan. Jadi membina masa depan ini saya suka untuk sebutkan ialah dengan membina generasinya itu. Sebagaimana tadi disebut generasi muda. Generasi muda misalnya di Palestin yang hari ini boleh buat drone, satu masa dulu mungkin mengutip debu-debu roti untuk makan. Bermakna berlaku anjakan yang besar dari sudut keupayaan mereka kerana wujudnya
dana untuk mengupayakan mereka. Misalnya yang saya tahu projek daripada Aman Palestin membuat hospital, sekolah, masjid. Ini semua infra-infra yang penting. Walaupun orang kata macam mana nak lawan Israel dengan hospital, dengan masjid dan sebagainya. Betul. Tetapi mereka sedang melahirkan satu generasi yang akan mengejutkan dan akan menghalang secara komprehensif. Dan saya rasa itu juga tindakan kita di Malaysia. Hari ini sebagaimana disebut, label-label digunakan untuk mengelirukan kita. Misalnya orang yang memerdekakan Palestin diberi label teroris. Ya, dan orang yang cuba mengancam, merampas tanah orang Islam dan sebagainya pula hari ini dianggap dizalimi. So terbalik, maknanya pencuri dianggap dizalimi, hero. Dan yang sebaliknya pun bertukar. Dan saya rasa ini tanggungjawab kita terhadap generasi kita hari ini, sebab saya rasa acuan yang ada dalam generasi kita hari ini memudahkan mereka menerima perkara ini. Sangat mudah. Jadi saya rasa generasi Malaysia juga perlu kepada satu pendidikan baru yang boleh keluar daripada acuan geopolitik yang menguntungkan Israel ini. Okey, dari perspektif juga naratif itu, kita lihat bahawa sebahagian naratif itu dijadikan sebagai satu dokongan atau sebagai satu alat di kalangan rakyat Malaysia hari ini. Mengapa kita nak susah payah berderma untuk Palestin? Kita ramai lagi kat Malaysia ni orang susah yang B40, apatah lagi selepas COVID-19 ramai tak ada kerja, ramai ibu bapa hilang peluang perniagaan dan sebagainya. Kita sibuk-sibuk nak tolong rakan kita di Syria lah, di Turki lah, di Palestin dah berdekat-dekat, mereka pun tak merdeka pun. Jadi apa lagi yang kita nak sumbang? Kita dah bagi semua dah. Jadi naratif-naratif ini sentiasa berlegar dan menyebabkan rakan-rakan Aman Palestin, rakan-rakan yang sentiasa berdedikasi melakukan kerja-kerja kemanusiaan, menolong rakan-rakan yang tertindas ini, terasa dia punya akaun mereka semakin sempit, semakin kecil. Kadang-kala bulan puasa pun tak dapat sasaran-sasaran yang sepatutnya dicapai dan sebagainya. Pandangan Tuan Syed? Yang kita kena jelas di sini bahawa end game yang kita mahukan ni bukanlah nak menyumbang. Itu ialah proses. End game kita bagi umat Islam di Malaysia, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ialah membebaskan Palestin. Memerdekakan Palestin daripada cengkaman orang-orang yang menjajah dan merampas dan melakukan segala macam jenayah kemanusiaan. Jadi selagi itu belum tercapai, apa sahaja usaha perlu kita lakukan. Sedaya kita lah, apa kemampuan kita lah. Saya rasa betul. Lah. Di sini kita bantu dan di sana pun kita bantu. Sebab tu saya pun tak tadi salah, sebut. Selagi kita bahagi-bahagikanlah kemampuan kita. Dan mereka sebenarnya seperti saya sebut awal tadi, mereka ialah frontliner dalam hal ini. Kalaulah kita diletakkan di sana, saya rasa tidak ada orang Malaysia yang sanggup dan boleh bertahan. Duduk di dalam penjara Gaza itu, satu sempadan yang kecil. Tidak boleh dapat bantuan makanan. Saya rasa kita tak mampu. Mereka mewakili kita mempertahankan kewujudan orang Islam di Tanah Suci. Sekiranya tiada mereka, kita seumpama kehilangan Tanah Suci sebagaimana boleh bayang kehilangan Mekah dan Madinah. Betul. Saya rasa kalau sampai ke situ mesti orang boleh faham. Sebenarnya Tanah Suci Al-Aqsa ialah statusnya sama di sisi kita. Mempertahankan ia. Jadi saya rasa saya simpulkan selagi belum merdeka dan bebasnya Palestin, apa sahaja usaha yang kita boleh lakukan, kita lakukan. Dan yang paling praktikal di Malaysia ini saya rasa dengan dana kita. Alhamdulillah kita negara yang masih baik ekonominya, walaupun banyak diuji juga. Jadi apa saham kita sebenarnya? Sekecil-kecil saham untuk kita bersama dengan orang kata pun naratif ini, satu perjuangan ini, supaya apabila satu ketika nantilah, kita tak tahulah, mungkin bukan zaman saya, bukan zaman Tuan Syed, pastinya janji Allah itu Palestin akan merdeka. Jadi bagaimana saham itu perlu kita lakukan? Jadi betul sebagaimana yang saya sebut, perjalanan ini perjalanan yang panjang. Israel juga tidak menjajah dalam tempoh yang singkat. Betul. Orang yang dulu bersusah payah datang pertama kali sebagai diaspora Yahudi di tanah Palestin, mungkin hari ini tidak melihat pun hasilnya. Dan kita juga harus bermentaliti begitu. Apa yang kita lakukan hari ini ialah menyediakan jalan kepada generasi seterusnya. Dan inilah yang saya rasa kita perlu bersifat strategik. Sebab tu bantuan-bantuan misalnya yang dihulurkan oleh Aman Palestin menyumbang kepada perkara yang penting untuk masa depan. Pembangunan kapasiti. Pembangunan kapasiti, keupayaan, pembangunan ilmu, pembangunan teknologi dan sebagainya. Inilah yang lebih penting selain daripada untuk survival lah, untuk makan, minum dan sebagainya. Itu juga perlu juga kan, kalau tidak, kalau dah mati pun tak guna. Jadi saya rasa itulah mungkin saham kita yang saya rasa ketika kita berjaya,
saham itu tidak lagi nilainya kecil. Ya. Ia akan menjadi nilai yang besar di sisi Tuhan, sumber yang insya-Allah. besar sekali. Terima kasih Tuan Syed Isra' Syed Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Irish Institute dan juga perunding kepada Aman Palestin, dan program ini Tajahan Aman Palestin. Jadi sementara kita ingin memasuki fasa sambutan kemerdekaan, ingat-ingatlah bahawa di luar sana jutaan lagi negara yang sedang bergolak, termasuk rakan-rakan kita di Palestin. Ini bukan hanya perjuangan umat Islam tetapi perjuangan global, perjuangan hak asasi. Mereka yang tertindas, mereka yang dinafikan hak di tanah air mereka itu wajar dibantu, dan naratif ini perlu kita lontarkan dengan kuat dan juga berterusan. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.